Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Zalimnya SOP 2 darjat. Beberapa kolej kediaman pelajar di Universiti Teknologi Mara UiTM Lendu Alor Gajah dilaporkan diarah tutup selama 10 hari bermula kemarin selepas seorang pelajarnya disahkan positif COVID-19. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rusdi Abdul Rahman berkata, notis penutupan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 itu dikeluarkan oleh Pejabat Kesihatan Daerah PKD Alor Gajah. Beliau berkata pejabat kesihatan itu menerima notifikasi awal daripada klinik UiTM pada 2 petang Selasa selepas memaklumkan seorang pelajarnya didapati positif COVID-19 menerusi saringan kit ujian pantas antigen RT-GAG. 8 lagi pelajar mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan atas dan kesemua mereka telah menjalani ujian PCR tindak balas berantai polimerase COVID-19 yang keputusannya dijangka diperoleh dalam tempoh terdekat. Menurutnya dalam satu kenyataan lapor bernama. Beberapa laporan di media sosial menyatakan bahawa pelajar terbabit telah menghadiri program kepimpinan anjuran sebuah badan bukan kerajaan dan parti politik dari 3 hingga 7 November lepas di sebuah resort yang turut disertai kira-kira 45 orang lagi membabitkan pelbagai cawangan UiTM. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dikatakan turut hadir dalam program tersebut. Menurut portal online Malaysia Now, program tersebut dianjurkan Badan Bukan Kerajaan, Pertubuhan Sukarelawan Jalinan Nasional Sarjana di bawah kelolaan calon Barisan Nasional di kerusi Dewan Undangan Negeri RIM, Khaidirah Abdul Zahar, yang juga pengarah kepada sarjana. Satu surat jemputan yang dilihat Malaysia Now menyebut bahawa tujuan program tersebut diadakan ialah bagi mempersiap potensi pemimpin pelajar. Program tersebut diadakan di Villa di Aqua, Masjid Tanah Melaka yang dikatakan milik keluarga pengerusi Perhubungan UMNO Melaka Abdul Rauf Yusof. Mengulas mengenainya, Pengarah Komunikasi Keadilan yang juga Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Fahmi Fadzil bertanya, bukankah waktu PRN Melaka ini tak boleh buat program? Macam mana BN Melaka dan DS Najib boleh buat program? Tak kena compound ke? Majlis Keselamatan Negara Kementerian Kesihatan Malaysia tak serbu Villa di Aqua ambil gambar hadirin ke? Atau serbu menyerbu program ni hanya untuk sesetengah parti politik sahaja? Fahmi dipercayai merujuk kepada serbuan oleh Kementerian Kesihatan KKM dan polis di mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan di Hotel La Crista pada 10 November yang lalu. KKM dan polis telah dituduh secara salah menyerbu pejabat Majlis Presiden Pakatan Harapan itu. Beliau dan pemimpin Pakatan Harapan terkejut bila tiba-tiba pintu bilik mesyuarat dibuka dan beberapa pegawai yang difahamkan dari KKM dan PDRM cuba menyerbu masuk. Dan mereka mengambil gambar. Kami sedang bermesyuarat. Jadi ini adalah satu tindakan yang hanya kita dengar berlaku kepada Pakatan Harapan. Saya tak pasti sama ada mesyuarat-mesyuarat, sama ada Barisan Nasional ke, Perikatan Nasional ke, adakah pihak KKM dan PDRM berani untuk serbu masuk, untuk mengambil gambar ya, dan melakukan, bagi saya ini adalah satu bentuk intimidation. Dakwa Fahmi. Fahmi berkata 3 ahli majlis yang kebetulan menganggotai Jawatankuasa Pengurusan Pandemik COVID-19 Kerajaan Pusat, Datuk Seri Saifuddin Nasution, Datuk Seri Salahuddin Ayub dan Lim Guan Eng menjelaskan peraturan kerajaan membenarkan parti politik mengadakan mesyuarat. Jadi persoalannya, kenapa setengah parti seperti dituju, seperti ya, dikenakan satu tindakan SOP yang lebih ketat berbanding dengan parti-parti yang lain? Soal Fahmi semasa sidang medianya di lobi Parlimen. Fahmi mempersoal sama ada tindakan yang sama iaitu serbuan dilakukan kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Beliau juga mendakwa ahli parti yang memakai logo parti yang menghantar risalah dan makan di restoran turut disergah. Jadi persoalannya dalam melaksanakan, merangka dan melaksanakan SOP ini, dalam keadaan kita dah masuk fasa 4,
apakah virus yang kita nak tangani? Adakah virus itu COVID-19? Ataupun adakah virus itu sebenarnya demokrasi? Bidas Fahmi. Daripada kenyataan Fahmi dan peristiwa Villa di Aqua dan Hotel La Crista jelas menunjukkan bahawa wujud SOP 2 darjat. Jom Channel melihat peristiwa ini bukan kerana pegawai tidak berpijak di bumi yang nyata, tetapi kerana ada pihak yang takut jika Pakatan Harapan kembali memenangi pilihan raya negeri Melaka. Semakin keras penindasan terhadap Pakatan Harapan dengan segala larangan yang tidak munasabah, semakin jelas persepsi rakyat bahawa ada cubaan untuk menghalang kebenaran. Lebih-lebih lagi apabila berlaku SOP 2 darjat. Sama-samalah kita hayati amaran dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 188 dan menginsafinya. Jangan sekali-kali engkau menyangka bahawa orang yang bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan dan mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Jangan sekali-kali engkau menyangka mereka akan terselamat dari seksa dan mereka pula akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya. Surah Ali Imran 188.